uh, Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala beri kita sama-sama peluang berada di dalam majlis ilmu kita pada pagi ini. Jadi bagi memberkati majlis kita mulakan dengan membaca ayat 1 sampai 10 daripada surah Al-Kahfi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, kita masuk dalam hadis yang berikutnya daripada kitab kita Arba'una Hadithan fi Fadailil A'mal, 40 hadis kelebihan beramal soleh. Hadis yang keempat, kata pengarang rahimahullah ta'ala, kelebihan menjawab azan. An Abdullah ibn Amrin An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tum al-mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10 ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. Rawahu Muslim. Daripada Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Amr bin al-As ini salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia Sayyidina Amr bin al-As merupakan gubernur di Mesir. Gubernur di Mesir pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Dia dilantik sebagai menteri besar Mesir ketika itu. Pada masa bapa dia jadi menteri besar, ada satu benda pelik yang berlaku. Apa yang berlaku? Air sungai Nil dia turun. Maka orang-orang Mesir ni, mereka pergi jumpa Sayyidina Amr al-As ni. Mereka kata, kami ni, di negara kami ni, sebelum hang mai lagi, dah lama dah. Apa kami akan buat? Ritual tahunan kami, setiap tahun
kami akan cari kampung ni anak dara seorang, kami akan korbankan dia di sungai ni. Esok pagi sungai ni dia akan naik balik. Mana-mana anak dara yang dipilih oleh kampung tersebut untuk dikorbankan menjadi satu kebanggaan pada mak bapak dia kerana anak dia telah berkorban untuk negeri dan negara pada pandangan mereka. Bila jumpa Saidina Amru al-As, Amru al-As kata, tak betul ini hampa buat perangai macam ni, bunuh-bunuh ni, khurafat ni. Ayak ni tak boleh naik dengan darah orang, dia naik dengan izin Allah. Saat hampa jangan buat lagi benda ni. Aku tulis surat kat Saidina Umar dulu, tanya pendapat dia macam mana selaku Perdana Menteri ketika tu, Khalifah. Dia tulis surat pada Saidina Umar. Saidina Umar tulis surat, reply. Tapi Saidina Umar tak tulis surat kat dia. Saidina Umar tulis surat dekat sungai. Saidina Umar tulis dalam satu kertas. Dalam hadis kata bitaqah. Bitaqah tu macam, kalau IC dalam bahasa Arab kita panggil bitaqah syakhsiyah, kita panggil bahasa Arab IC. Maknanya satu kertas yang kecil, nota kecil, yang sticky note macam tu kan. Macam tu dia koyak satu kertas macam tu, dia tulis. Dia tulis kepada Sungai Nil. Kalau hang mengalir dengan izin Allah, hang mengalir. Kalau hang mengalir dengan hang sendiri, maka kami tak perlukan lagi hang mengalir sampai bila-bila. Dia tulis, dia lipat, dia bagi kat dia, sampai surat pada Saidina Amru al-As. Amru al-As wakil tu bagi tahu, dia kata surat ni kena bagi kat sungai. Amru al-As kata, surat kau sungai kau mana pula ni Saidina Umar ni? Aku bagi surat, reply kat sungai pula. Dia kata lempak je surat ni dalam sungai. Amru al-As dia ikut lah. Sebab Saidina Umar ni dia karomah banyak, Allah bagi keistimewaan. Dia pun pergi lempak dengan izin Allah. Sungai Nil naik lebih kurang 17 meter memenuhi kawasan sungai itu, dan dengan karomah Saidina Umar sampai hari ini tak pernah turun lagi Sungai Nil. Tu siapa dia? Bapak dia, Amru al-As. Sampai sekarang ni ada masjid Amru al-As. Ni anak dia. Ni siapa? Anak dia. Anak dia pun bukan jalan-jalan. Ada satu hari, ini cerita anak dia ni. Nabi duduk dengan sahabat. Nabi tanya, hamba nak tengok tak ahli syurga? Kami macam teruja lah. Siapa ahli syurga ni? Kami ke? Dia kata, Zat, hamba tunggu Zat. Zat dia lalu. Ada satu lelaki dia lalu, ambil wudu, janggut basah, nitik-nitik lagi janggut wudu, dia jalan. Dia pegang kasut dia jalan tu. Nabi kata, hamba nak tengok ahli syurga. Tu ahli syurga. Kami tengok, hebat dia ni. Esok Nabi cakap macam tu juga, hamba nak tengok ahli syurga. 3 hari orang yang sama, style yang sama, baru ambil wudu, pegang kasut, duk jalan. Sayyidina Amru bin al-As ni, Abdullah bin Amru al-As ni, dia kata, tak boleh jadi ni. 3 hari Nabi duk mention nama dia. Lepas ceramah, tahu dia buat apa? Dia pergi follow lelaki tadi tu. Dia pergi ikut dia. Dia kata, abang, saya kata satu benda. Saya ni berkelahi dengan bapak saya. Bapak saya kata saya, hanya yang balik rumah 3 hari. Bapak saya marah betul kat saya. Boleh saya jadi tetamu hang 3 hari? Reka cerita. Tak gaduh pun, saja nak cari alasan nak pergi duduk rumah dia. Orang Arab dulu dia okey, tak apa amat ya. Dulu lah. Sekarang pun budaya tu kuat lah. Mereka kalau tetamu ni dia macam syurga dia layan dia. Saya duduk di Mesir tu, memang kalau main hari korban ke hari apa, kalau dia bawa kita pergi rumah dia, sampai muntah makan. Dia punya seronok kalau kita pergi rumah dia. Makanya dia pergi. Bila dia masuk rumah tu, dia ada misi. Malam dia kata, aku tak tidur. Aku buat-buat tidur, aku tengok dia ni buat apa malam. Biasa kalau syurga ni kira geng malam lah.
Geng pagi tak apa layan kan. Geng jadi ibadat malam mungkin kot. Nak tiru apa benda yang dia buat, aku pun nak buat kot. Dia kata aku tengok dia satu pagi, satu malam tak bangun, lena sampai cerah. Aku pun macam, adalah masa dia tidur tu, dia pusing sikit, dia kata subhanallah, dia sebut nama Allah sikit-sikit macam tu lah. Aku duk fikir, Sayyidina Abdullah bin Amru al-As kata, hampir-hampir aku duk kata di hujung hati aku, kemas aku lagi malam. Macam aku nak kata lah, macam aku nak kata kemas aku lagi malam. Dia ni kerja lena lah. Lepas tu bila bangun subuh tu, dia bangun subuh, dia pergi semayang semua macam tu. 2-3 hari dia duduk tengok macam biasa, tak ada satu benda pelik. Kau baca Quran sampai terguling-guling, tak ada apa-apa, biasa ya. Maka lepas 3 hari dia kata, dia pergi beritahu serta betul, dia kata aku nak beritahu kat hang, sebenarnya aku tak kelih pun dengan ayah aku, saja cari alasan nak main tidur kat rumah hang. Macam oh, cuma aku nak beritahu kat hang, ada sekali tu aku duduk dengan Nabi kata lah kat kami, apa nak tengok dah ahli syurga. Lepas tu ada satu hari tu ada seorang lelaki lalu, cakap dia, satgi ada orang lelaki, satgi ada 3 hari kami tengok ada seorang lelaki tu jalan. Lelaki ni macam teruja tau. Wih, siapa yang hebat tu yang ahli syurga? Hang nak tahu siapa? Hang lah Nabi hebat. Dia kata, ya Allah, betul ke sahabat aku ni ahli syurga? Tak sangka lah. Cuma aku nak bagi tahu kat hang, 3 hari aku duduk dengan hang, aku nak main tengok lah kok ada amalan special hang buat. Aku nak tiru. Kata lelaki tadi ni, macam mana yang hang tengok, macam tu lah aku. Aku tak ada satu apa amalan special pun. Biasa-biasa je aku ni. Sayyidina Abdullah bin Amr ni dia macam kecewa sikit lah. Walaupun dia dah dedahkan cerita sebenar, dia tak dapat juga jawapan yang betul. Dia kata tak apalah, kalau macam tu terima kasih lah, layan aku 2-3 hari. Dia pun balik. Masa balik, lelaki tu panggil dia, sini. Dia tahu kan, aku rasa lah, tiap-tiap hari aku sebelum tidur, aku akan maafkan semua orang. Aku tak pernah rasa dengki dan iri hati kat mana-mana orang Islam. Maka Sayyidina Abdullah bin Amru al-As kata, inilah dia aku rasa yang menyebabkan Allah pilih hang untuk masuk dalam syurga. Maknanya hubungan dia yang baik sesama manusia. Ahli syurga ni bukan kata semayang ya. Dengan orang pun kena perangai, kena elok. Dengan orang kena perangai elok, cakap kena elok. Dengan orang muamalat kena elok. Yang ni Masya Allah kan. Kalau dengan Allah cantik semayang, kalau dengan manusia cantik juga, jalan masuk syurga. Tapi kalau dengan Allah cantik, dengan manusia buka mulut ya, macam nak pengsan orang. Bukan laser lah, mesin gun tu. Yang tu kita cek balik. Sambung hadis kita balik. Kata dia, aku dengar Nabi SAW bersabda, apabila kamu dengar muazzin melaungkan azan, maka jawab sebagaimana perkataannya. Kemudian selawat ke atasku, kerana sesiapa yang selawat ke atas aku, maka Allah akan berinya 10 rahmat kepada orang tu. Kemudian pohonlah untuk aku untuk dapat al-wasilah. Ia adalah satu kedudukan istimewa yang dalam syurga yang tidak dikurniakan melainkan seorang sahaja. Dan aku harap akulah orangnya. Maka siapa yang berdoa kepada aku akan dapat darjat al-wasilah, maka dia akan dapat syurga. Okey. Apabila azan dikumandangkan atau dilaungkan, makanya sunat kita ni jawab azan. Jawab azan ni maknanya apa? Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu an la ilaha illallah, syahadu an la ilaha illallah. Jawab balik, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Kita jawab la haula wala quwata illa billah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab balik. Kita ni bila azan, kita jarang jawab azan kalau kita main lambat. Kalau kita main sembahyang awal sebelum azan, maka kita dapat peluang untuk jawab azan. Saya sebenarnya suka juga peraturan yang Jabatan Agama bawa keluar tu.
untuk azan isyak masa kuliah tu. Yalah, walaupun kadang-kadang kita nampak macam tengah-tengah kita duduk ceramah nak berhenti nak azan jadi macam leceh sikit lah. Tapi bagusnya apa? Bagusnya ketika tu semua kita ada dalam masjid. Dan masa tu kita memang fokus betul-betul ikat azan, maka kita boleh ada ruang untuk jawab azan, dapat pahala sunat jawab azan tu bila orang azan isyak tu. Bila orang azan maghrib, kita tak konsisten, tak selalu ada. Kadang kita main lambat, kadang kita main awal. Jadi bila kita azan, ustaz, masjid rumah kami sebelah masjid, bawah flat ada surau, depan tu ada surau, depan ni ada surau. Berselisih-selisih azan dia, macam menyulam. Azan sini, azan sana, azan sini. Kami ni nak jawab hak mana satu, tak ada kerja. Sebab masjid dah habis azan semua jawab dah. Surau pula lambat Tok Bilal baru azan. Baru kami nak bekerja, jawab pula azan. Jawab. Jadi tak sudah kerja jawab azan ni. Apa macam nak selesai dia? Cari satu azan, jawab. Mana-mana azan kita pegang, yang clear kita dengar elok, pegang azan tu, jawab, selesai. Maka lepas daripada satu azan tu, kita nak teruskan cakap kita apa? Boleh. Kerana kita dah jawab azan satu tadi tu, kira okey dah. Itu yang pertama. Yang kedua, bila kita mai awal tadi tu, kita dapatlah peluang untuk kita jawab azan, atau kita duduk masa sembahyang isyak tu, kita dapat jawab azan dengan sempurna. Selepas kita jawab azan, ada satu amalan yang sangat dituntut, adalah berselawat pada baginda Nabi SAW. Boleh juga kalau Bilal yang azan tadi tu, dia tolong bantu baca doa sekali, boleh ke? La ilaha illallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Dia baca terus kat situ, bagi panduan pada orang yang ada, bagi ingat. Bukan nak ajak, nak bagi ingat. Doa tu kita hafal dah. Hafal kat mana doa azan ni? Hafal kat TV Cuba angkat tangan dekat saya, siapa yang hafal doa azan, pegang buku, duduk tepi dinding hafal. Tak, kita semua dapat free je dekat TV. Sama macam kita dapat wirid-wirid daripada awal sampai sudah tu, di mana kita dapat secara free, kita dapat ketika kita main semayang tiap-tiap hari, Tok Imam baca kita hafal. Tahlil kita hafal tak hafal. Tak mana kita dapat Tok Imam baca tiap-tiap hari, kita pun dah tahu, kita hafal. Satu benda tu bila kita ulang tiap-tiap hari, dia akan dapat dekat kita. Walaupun dengan jalan mudah tu kita akan dapat. Okey. Lepas azan, kita doa, kita selawat pada Nabi SAW. Kebanyakan di kalangan kita terus baca Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah tanpa kita berselawat. Kalau tuan-tuan tengok dulu saya ingat RTM kot ke TV-TV lain tu jarang ada selawat, dia tak ada. Dia hanya Allahumma rabbah hadhihi da'wati tammah. Tapi tak salah saya, start daripada TV Al-Hijrah dia buat. Doa azan ni dia tukar sikit. Bukan tukar, dia tambah. Wa ba'su maqaman mahmudan allazi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Dia tambah. Saya tak pasti dia tambah awal ke hujung. Tapi Nabi ajak kita selepas azan, hampa jawab azan, selawat baru wasilah. Maknanya selawat buatan. Apa kelebihannya? Sangat banyak kelebihannya. Antaranya satu selawat 10 dapat. Yang kedua adalah isu berkaitan wasilah. Kita selalu doa ke Allah supaya Allah bagi wasilah. Pernah tak kita fikir wasilah tu apa? Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Pagi ni Nabi terang dekat kita wasilah tu apa. Apa kata Nabi SAW? Thumma salullaha liyal wasilah
Lepas hampa jawab azan, lepas hampa selawat, hampa tolong minta dekat aku wasilah. Kerana apa? Fa innaha manzilatun fil jannah. Kerana dia adalah satu kerusi, satu kedudukan, satu tempat dalam syurga. Dalam syurga ni ada satu posisi, macam satu jawatan, macam satu tempat yang penting lah. Kursi yang penting, jawatan yang penting dalam syurga ni. Hampa semua doa kat aku, bagi aku dapat tempat tu. Semua kita dianjurkan untuk doa. Okey, kita berhenti dekat situ. Kalau kita berhenti dekat situ, tuan-tuan nampak Nabi ni macam ada sifat selfish tak? Ada. Hadis ini dimanipulasi oleh golongan-golongan Yahudi dan Orientalis. Mereka kata Muhammad menggunakan kedudukan untuk kepentingan peribadi. Sebab aku Nabi, hampa umat aku, hampa doa kat aku, bagi aku dapat tempat tu. Mentang-mentang dia Nabi, dia nak dapat tempat yang istimewa tu, dia suruh pula kita doa. Maka Orientalis berhenti hadis tu separuh, dia hurai ikut dan dia. Saya nak bagi tahu dekat tuan-tuan, Nabi SAW tidak pernah ambil kesempatan atas nama jawatan. Nabi tak pernah buat macam tu. Walaupun dia Nabi, dia tak guna, kalau bahasa kita, dia tak pedajai orang untuk kepentingan Nabi. Nabi tak buat panggil gitu. Saya beritahu tuan-tuan contoh. Ada orang kata Nabi SAW sengaja menikah dengan Khadijah sebab Khadijah ni adalah businesswoman, duit banyak. Gunakan jawatan dia sebagai jawatan dia Al-Amin, gelaran orang masa Nabi kahwin. Nabi tak jadi Nabi. Nabi SAW nikah dengan Khadijah umur 40, dia 25. Disebabkan dia ni adalah orang yang kaya, Nabi tak apalah, aku kaya lah, berumur pun tak apalah. Nabi nak kahwin sebab Nabi nak duit yang banyak daripada Khadijah. Maknanya gunakan gelaran Al-Amin dengan watak yang baik untuk pedaya satu orang perempuan nak duit yang banyak. Jawapan tu dijawab oleh ulama sirah. Ya, dijawab. Khadijah, isteri pertama Nabi SAW. Isteri kedua siapa dia? Sayyidatina Saudah binti Zama'ah. Itu isteri kedua. Isteri ketiga Nabi SAW nama apa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bint Abu Bakar. Anak kepada Sayyidina Abu Bakar. Anak ketiga. Nabi SAW ada 11 isteri. Satu Khadijah. Masa Nabi kahwin dengan Khadijah, Nabi tak poligami, Nabi monogami, seorang je isteri. Dia ni lah Nabi paling sayang, paling semua sekali lah. Tapi bila Nabi SAW Khadijah meninggal, Nabi kahwin dengan Sayyidatina Saudah, kemudian Nabi kahwin dengan Aisyah. Maknanya tanpa Khadijah, Nabi SAW ada baki isteri yang lain. Dalam fasa poligami, Nabi SAW paling sayang dekat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Walaupun dia tak ada anak, hasil perkongsian tak ada anak, dia meninggalnya Nabi SAW, dia jadi single mother lah. Tapi isteri Nabi ni orang tak boleh kahwin. Dia mak kita, macam mak kita tak boleh kahwin dengan dia. Dia Ummuna Aisyah, mak kita Aisyah. Dia ni, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha ni, saya nak bagi tahu tuan-tuan, apa kata Aisyah? Ni isteri paling sayang ni. Aisyah kata apa? 3 bulan rumah aku tak berasap. Apa makan apa? Ma indana illal aswadain. Kami ada 2 benda je kami makan. Apa dia? Satu alma, satu at-tamr. Satu kurma, satu ayak. Satu kurma, satu ayak. 2 benda je kami ada. Kalau betul lah Khadijah ni dikahwin ni kerana duit, pastilah duit itu semua akan digunakan kepada Aisyah, kerana Aisyah isteri Nabi paling sayang. Isteri Nabi paling sayang pun makan kurma. Kita kalau orang kita sayang, duduk dengan kita nak tunjuk kasih sayang, antara benda selain daripada kemewahan rumah dan sebagainya, antaranya bab makanan. Rumah Nabi dengan Aisyah pun kecil. Aisyah kata, Nabi sembahyang tahajud, aku lipat kaki aku.
Kalau kau lunjuk, kena. Maksudnya Nabi tak selesa. Kecilnya rumah. Tu isteri Nabi paling sayang. Duit semua pergi mana? Duit semua untuk Islam. Bukan untuk diri sendiri. Nabi ada satu apa? Baju besi. Yang baju besi tu Nabi gadai. Sebab ujung-ujung tak ada perang dah. Nabi gadai. Ambil duit tu, Nabi SAW tolong orang. Kadang orang minta duit, nak hutang lah apa, Nabi ambil, Nabi bagi ke orang, tolong orang. Kita duk ingat di hati, awak Sayyidina Abdul Rahman bin Auf tak tahu ke? Miss call je, tak payah telefon. Tengok Abdul Rahman bin Auf bermain duit banyak mana. Sayyidina Osman kaya sampai lah tuan-tuan duit dia. Tuan-tuan pergi tengok hotel di Madinah, dia tulis manba' tu sumber kewangan. Manba'ul mal min waqfi Osman bin Affan. Sumber kewangan daripada wakaf Sayyidina Osman. Tu dia. Duit 1000 tahun tak habis, punya banyak. Kalaulah Nabi minta tolong, tuan-tuan, kita kalau orang baik-baik yang kita minta tolong, kita tolong. Ni Nabi SAW. Tapi Nabi tak pernah ambil kesempatan. Abdul Rahman bin Auf kaya, itu untuk hang, Allah bagi rezeki hang. Abdul Rahman bin Sayyidina Osman kaya, itu rezeki kamu, Allah bagi kat kamu. Nabi jenis itu, Nabi tak ambil kesempatan. Balik kita pada hadis wasilah, seolah-olah kita nampak macam Nabi ni nak gunakan kita untuk kepentingan peribadi. Tak, Nabi bukan jenis macam tu. Nabi sentiasa fikir umat dia. Tang mana jawapan dia? Baca hadis. Faman sa'ala liyal wasilah halat lahu syafa'ah. Ni punca dia. Hampa semua tiap-tiap hari 5 kali pulun doa bagi aku dapat tempat ni. Sebab apa? Bila aku dapat tempat ni, aku akan gunakan kedudukan yang aku dapat ini untuk memberi syafaat pada umat aku. Inilah kata Nabi SAW. Dia bukan untuk diri sendiri. Aku dapat situ, aku pujuk Allah. Wahai Allah, kesian kat umat aku. Wahai Allah, kesian umat aku masuk neraka. Wahai Allah, kesian umat aku duduk di sini. Wahai Allah. Dia macam tu, dia nak guna jawatan. Kita biasa kalau dapat jawatan ni, belum tentu kita jadi orang yang jaga orang tu di bawah. Dulu kadang-kadang kita kata kita dapat jawatan, saya akan bela, saya akan tolong. Tapi bila dapat jawatan, jadi lain watak kita. Bukan kata peringkat tinggi, kadang-kadang peringkat pejabat kita ya. Kawan-kawan kita naik pangkat sikit, bukan pangkat apa pun, pemangku grade dia 52, berlagak macam Jebon. Bukan jawatan pun, kawan tu kosong, pos tu tak ada, ambil asal pemangku. Oh, pemangku berlagak cakap kita pun apa panggil nama, tuan tau, tuan. Dah hari duk kawan dengan kita. Jenis tu hak pancikat pun orang buat tak reti last day tu. Jenis juah tu kan. Pancikat hari tak akhir tu hang pancikat seorang lah, tak ada siapa kawan dengan hang, balik saja gitu ya. An Sa'd bin Waqqas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala hina yasma'ul muazzin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, siapa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca zikir ini ketika mendengar azan, maka semua dosa kecilnya akan diampunkan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Okey, ini amalan kedua selepas dengar azan. Tadi selawat, kemudian doa wasilah. Satu lagi yang special daripada dia, doa mudah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cuma dia ada tukar kedudukan. Biasa raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tu biasa kita dengar. Untuk azan nombor 2 dengan nombor 3 tukar. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Tukar gitu. Senang je.
Maka apa Allah buat? Allah ampun dosa kita. Ini adalah salah satu daripada bukti menunjukkan bahawa Allah boleh ampun dosa kita bukan mesti istighfar. Kalau kita tak istighfar pun, pegang tasbih astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, tak kata macam tu pun, ada banyak hadis yang Nabi SAW bagi tahu kat kita, ada ruang untuk kita ni diampunkan oleh Allah walaupun kita ni tak istighfar. Banyak benda. Contoh, kita pergi ziarah orang sakit, pergi ziarah pagi, 70,000 malaikat doa keampunan sampai asar. Siapa pergi ziarah lepas asar, malaikat doa sampai subuh esok. Dia ulang macam tu lah. Siapa puasa Ashura, Allah ampun dosa kiri kanan tahun depan, tahun ni. Siapa puasa 10 Muharram, siapa puasa Arafah, asyik ampun dosa je. Sebab apa? Ambil wudu, baca doa, Allah ampun dosa. Nak jalan main semayang, Allah ampun dosa. Banyak benda Allah ampun dosa. Sebab apa? Sebab Allah tahu kita ni kaki buat dosa. Sedia dosa-dosa. Tak dosa ni dalam masjid je. Dalam masjid pun boleh jadi dosa kak. Boleh kak dosa. Tambah kalau ustaz tu main lambat kan. Mesti ada. Mesti aku tahu lah, mesti kutuk ni. Semayang maghrib kan, tunggu dia ni tak main pula ni. Hang tengok aku tengok hang lagi. Sempoi kak ni, dia kena kopi tarik ke apa, dia ni tak nampak dia ni. 3-4 orang kata, jom kita pergi kena warung mana orang sempoi mana. Ikan ni apa, nasi goreng chicken chop ke apa. Baru keluar ya, kata dia main. 3 orang tu dia kata apa? Allah, mangkuk ayun ni main pula. Mangkuk ayun dia bagi ustaz tu. Dia kata, dah lah lambat, main lambat pula. Ngarut ya, satu. Ataupun ustaz tu ceramah lama sikit. Lama sikit. Macam cerah dia nampak, dia ni tak mau nak berhenti lagi ni. Kata dia hati, dia ni yang tak apa lah, tak ada apa nak buat kerja dah. Hari Ahad, yang tak apa lah, cikgu sekolah hantar kami banyak kerja nak buat lah. Dia hati begitu. Macam kita, sembahyang tarawih kan, maki tu imam panjang. Dia ni baca panjang, bukan orang nak bayar alam lebih pun. Baca sikit-sikit sudah lah apa, panjang tu. Padahal kita bukan balik pun, lepas sembahyang duduk sembang kat atas motor kan. Sampai 12 balik, sembang sampai pukul 12. Geng tak ada harus balik, kita tak balik lagi. Yang kita maki tu imam suruh habis awal tu, bukan nak balik pun, nak menyembang. Tu kelebihan Allah bagi kat kita tu. Macam mana boleh pergi sampai ke tarawih ya? Baik. Jadi kita tukarlah 3 tu doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajak kepada kita. Baik, kita tengok sikit keterangan. Sunat menghormati seruan azan dan jawabnya dari awal hingga akhir. Sunat ni maknanya kalau kita tengah cakap, kita berhenti. Macam negara ku lah, kalau menyanyi, hormat pada tanah air. Kalau kita orang pasang, kita jangan jalan, berdiri di situ bagi habis. Atau kita tengah duduk, kita bangun sebagai menghormati negara. Kalau negara pun kita hormat, apatah lagi kita hormat tu pada azan. Jadi berhenti saat cakap. Ada setengah orang tu bagus, dia start kereta, dia panggil rumah kenduri, dia panggil dah kereta dia parkir luar rumah, dia keluar daripada rumah azan. Apa dia buat? Dia start kereta dia tak bergerak, dia tunggu situ sampai habis azan, dia gerak. Patutnya lepas habis azan masuk dalam masjid, dia gerak pergi jalan pula. Tahun tu tak apa comel lah. Berhenti tu bagus dah. Orang berhenti so sembahyang, dia berhenti dia pergi belah. Mungkin dia pergi sembahyang kat Masjidil Haram kot dan pergi. Kemudian sunat mengucap selawat pada baginda sallallahu alaihi wasallam dan diakhiri dengan baca doa. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syafaat bagi mereka yang berjaya mengamalkan 3 perkara di atas dengan istiqamah. Menjawab azan juga adalah amalan yang dan latihan supaya mudah melafazkan kalimah tauhid ketika sakaratul maut. Yang ni satu benda yang sangat penting jugalah. Orang yang selalu jawab azan, maka Allah akan mudahkan dia untuk sakaratul maut, mengucap 2 kalimah syahadah. Oleh itu jangan seperti Yahudi.
yang bersikap biadab. Bila dengar azan, mereka ketawa dan mempermainkan seruan azan. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza nadaitum ila shalah ittakhazuha huzwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumun la ya'qilun. Apabila kamu melaungkan azan untuk solat, mereka menjadikan seruan itu sebagai olok-olok dan mainan. Yang demikian itu kerana mereka adalah kaum yang tidak berakal. Jadi kita jangan perli mainlah berkaitan dengan azan ni. Kadang-kadang ada orang salah lafaz. Salah lafaz, kita bagi tahulah kat dia. Jangan marah dia. Yang mana boleh panjang, yang mana boleh pendek. Tapi dia tak boleh sebut dah. Dia macam tu je. Sebab dia dulu kat Tanjung ada satu mamu. Mamu naik basikal, mamu 70 lebih kan. Sebelah masjid tu ada kedai makan. Geng-geng ni rajin makan kat situ. Bila Zuhur, mamu ni tipi azan. Mamu ni semua tuan-tuan tahu lah, 786 kuah taruh atas ni mamu. Mamu Madras Kerala punya India punya. India azan macam mana? Macam dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka ni duduk. Para mamu azan macam katak lah. Satu hari mamu nak pergi masjid, dia kata dia birah. Tak kita tengok sempoi punya azan. 3-4 kali kena dia orang tua-tua. 3-4 kali orang duduk perli, merajuk terus tak pergi sembahyang. Orang tak azan. Yang perli dia. Boleh sebut Allahu Akbar. Nama Allah tu adalah lafzul jalalah, nama khas. Sebut dia Allah, dia pelik daripada lain. Kalau jim lam ada sabdu bunyi apa? Jalla, nipis lam tu. Kalau ba, balla. Kalau ta, talla. Dia nipis, tak boleh tebal lam tu. Orang panggil tebal, nipiskan lam tu lah. Semua huruf bila campur dengan lam, dia akan jadi nipis. Kecuali nama Allah. Kita tak boleh sebut Allah, tak boleh. Allah, dia kena taglidkan lam. Tebalkan lam tu, dia akan jadi Allah. Tapi ada orang yang dia tak boleh, dia tak biasa sebut. Kalau kita boleh sebut Allah dengan elok, kita sebut Allah sengaja untuk mempermainkan nama Allah, boleh gugur akidah sebab main-main macam tu. Tapi memang kita tak boleh sebut dah. Memang kita daripada duduk di situ, ke mana kita pindah main, bagi kita kecil bapak jadi belajar jadi doktor apa, kita pun duduk Allah Allahu Akbar sembahyang tu. Boleh tak? Boleh untuk dia boleh. Kita saja boleh, kita jangan sebut yang tak boleh, yang tak kena betul. Sebab dia adalah taglid, itu adalah nama Allah Subhanahu Wa Taala, mesti sebut dengan lafzul jalalah Allah. Boleh nipis tak? Boleh. Bila huruf sebelumnya berbaris bawah. Kalau huruf sebelum Allah tu berbaris atas, kena tebal. Tallah, ballah, mallah, tebal. Tapi kalau dia nipis bawah, boleh. Lillah, nipis. Wallah, tebal. Semua yang baris bawah sebelum Allah tu kita boleh nipis. Sebab itu bacaan dia. Kalau dia baris fathah, kita kena taglid, kita tebalkan lam tu. Tu kaedah tajwid lah. Jangan kita jadi macam Yahudi yang main-main dengan nama azan. Okey, kita berhenti sini kerana kita nak bagi tahu dekat tuan-tuan nanti dalam siri akan datang yang kata syafaat Nabi tu macam mana. Ada berapa syafaat? Ada syafaat yang boleh tolong selamat, dia confirm masuk neraka tapi tak masuk. Ada yang masuk neraka lama dikurangkan. Ada yang masuk syurga tingkat bawah, up jadi tingkat atas. Ada beberapa jenis syafaat Nabi SAW yang kita akan tengok dalam siri akan datang nanti, insya-Allah.
Baik, kita berhenti sini dulu. Tuan-tuan yang ada, tuan-tuan yang berhajat untuk dapatkan kitab lagi, boleh beritahu untuk siri akan datang, saya boleh bawa lah. Sekarang yang ada tu mungkin masjidnya wakaf, jadi kita nak salin, kita nak tulis apa-apa, kita tak berani sebab tu orang punya wakaf. Jadi kalau tuan-tuan nak, senang lah ustaz, saya pun nak tulis-tulis kok, sebab saya pun bukan pandai ingat, ada banyak benda yang saya tak ingat, nak tulis. Tulis kena ada kitab sendiri lah. Kitab sendiri tuan-tuan nak order pun boleh juga. Ni ada nombor belakang ni, dalam ni ada nombor, ada Ustaz Zamri, pengarang dia, telefonnya, hantarnya, boleh ke? Pakat-pakat 3-4 orang order kat dia, dia hantar, bayar postage dalam RM7, RM10 gitu kan. Boleh, mudah. Kalau nak minta saya tolong order pun boleh, kalau tuan-tuan nak order sendiri pun boleh, tak ada masalah. Baik, auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.